mengecil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya hayyu ya qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Khabar semua sihat? Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah, pertolongan dan hidayah yang Allah Taala kurnia dan bekalkan buat kita. Malam hari penuh barakah ini sekali lagi dapat kita bersama-sama bertemu di Dewan Baitus Salam ini untuk kita mempelajari kalam Allah. Moga-moga termasuklah kita di kalangan orang yang Nabi SAW sabdakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan moga-moga dengan kesungguhan kesanggupan ini Allah Azza wa Jalla satukan kita beramai-ramai di dalam Jannatil Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Fa insya-Allah sebelum kita membacakan Al-Quran sebagaimana biasa, marilah sama-sama kita mempelajari isi kandungan yang terdapat di dalam buku tajwid Al-Quran ini, yang mana kita masih lagi berada di dalam tajuk istilah tanda bacaan Al-Quran Resam Uthmani. Ada istilah-istilah tanda bacaan Al-Quran Resam Uthmani, yang mana hari ini kita akan sambung pada nombor yang ke-6 pada muka surat yang ke-102. Buku baru ke buku lama? Buku lama 102. Kalau buku baru 100. Boleh buka muka surat 102 dan juga muka surat 100. Sama ada itulah. Baik, jadi yang ke-6 adalah tanda bacaan huruf mim kecil. Tanda bacaan huruf mim kecil. Huruf ini menggantikan baris yang kedua bagi tanda baris 2. Apa yang kita sebut? Penggantian ke atas tanda tanwin. Dia ada fathatain, kasratain dengan dhammatain. Kalau kita sebut fathatain, maksudnya baris 2 di atas. Kalau kasratain, baris 2 di bawah. Kalau dhammatain, baris 2 di hadapan. Atau terletak di atas huruf nun sukun sebagai pengganti nun sukun jika huruf berikutnya adalah ba yang tidak bersabdu. Ia menunjukkan pertukaran tanwin ataupun nun kepada huruf mim yang dinamakan sebagai iqlab dalam ilmu tajwid. Jadi sebenarnya nak tengok tanda ni ketika tanwin ataupun nun bertemu huruf ba. Itu sahaja. Cara senang nak kenal istilah ataupun tanda mim kecil ni. Boleh tak? Dia ada satu mim ekor pendek, satu mim ekor panjang kan. Kalau mim ekor pendek itu kita panggil dia waqaf. Kan? Waqaf lazim. Maksudnya lebih baik berhenti dekat situ daripada sambung. Ada pun dekat sini dia bukan mim kecil tapi ekornya panjang. Jadi mim yang berekor panjang ini adalah pengganti kepada huruf nun. Sebab tanwin ni bunyi dia an, in, un, ban, bin, bun. So dia akan mati dengan huruf nun. Jadi bila dia letakkan huruf mim dekat situ, dia tak nak kita bunyi ban, bin, bun lagi, tan, tin, tun. Dia tak nak lagi. Dia nak bunyi bam, bim, bum, tam, tim, tum. So dia nak ganti nun kepada bunyi mim. Samalah juga dengan nun. Biasanya nun kalau bertemu dengan huruf yang sepatutnya dengung, dia tak akan ada apa-apa tanda. Tapi bila bertemu dengan ba, dia tak nak kita confuse. Dia nak kita gantikan nun menjadi mim. Sebab tu nama hukum dekat sini iqlab. Dan iqlab itu artinya adalah tukar. Tukar daripada nun menjadi mim. So itu cara yang mudah faham lah dalam ilmu tajwid. Untuk perhatian perbezaan mim ini dengan mim, mim kecil tanda berhenti. Jadi mim yang panjang tu iqlab, kalau mim kecil itu tanda berhenti. Jom kita sebut sama-sama contohnya. Amba. Jadi dalam bab iqlab ni pula dia ada perbezaan sebutan di antara qari yang datang daripada Mesir dan juga qari yang lain. Adapun qari daripada Mesir kebanyakannya akan merenggangkan sedikit bibir. Aba. Adapun selain daripada mereka akan merapatkan bibir tapi tidak menekan. Cukup sekadar letak. Dan saya sendiri lebih cenderung pilih letak daripada
kita renggangkan bibir. Sebab ketika dahulunya sebelum saya pergi ke Madinah, saya baca renggang bibir. Ketika saya baca di hadapan guru saya Syekh Jamil Ar-Rahman Muhammad Sulaiman hafizahullah taala, maka dia kata, "Ish qira'ah hadhi?" Ni bacaan jenis apa ni? So saya pun kata, "Qadistuhira hadhihi al-qira'ah fi biladina." Saya kata, bacaan ini masyhur dekat kampung kami, dekat negeri kami. Maka dia kata, "Tidaklah aku tahu bacaan ini kecuali daripada jalan qiraat ataupun qari-qari yang datang daripada Mesir. Dan ada pun pada pendapat aku lebih cenderung untuk merapatkan tapi tidak terlalu menekan." Boleh? Jadi saya pun cenderung ke arah tu lah. Jadi kalau kalian dah berpegang nak renggang, dia kata kita tak akan salahkan, tapi aku cenderung untuk letak, bukan tekan. Sebab nama pun iqlab, dia kata. Jadi macam mana nak sebut huruf mim kalau bibir atas tak bertemu bibir bawah? Boleh sebut mim kalau tak ada bibir atas? Kalau tak ada bibir bawah, mesti tak boleh punya. Sebab tu dia letak tanda mim supaya kita ganti nun menjadi, sebab once kita sebut nun, bibir kita akan renggang. Nun. Kan? An. Cuba sebut. Cuba sebut am. So bibir kita akan rapat. So itulah maksudnya iqlab, ganti. Cuma jangan tekan sangat. Yang sebelah dia pula. Wa man balagh wa barram biwalidayhi. So tanwin itu kita tengok dia gantikan dengan huruf mim satu lagi. Kiramim bararah, alimum bil muttaqin. Dan bacaan iqlab ini dia berhajat kepada dengung, dan kita dah bagi tahu dah dengung ini berapa harakat? Minima 2, kalau selamat 3. Apa-apa bentuk dengung lebih baik 3 harakat. Contoh tadi kita tengok kan dekat, semua contoh dia kena dengung kan. Alimum bil muttaqin. Itu lebih selamat. Makanya harakat itu maksud dia apa pun? Gerakkan. Apa yang nak kena gerak? Jari jemari. So kita geraklah. Alimum bil muttaqin. Sebut. Maka kita akan selamatlah. Sebab selalu kita sebutkan bacaan Al-Quran yang indah saat kita menjaga dengung. Kalau dengung tak konsisten, bacaan Quran akan jadi tak sedap lah. Di sebalik yang lebih penting, kita jaga sifat dan makhraj huruf. Akan menentukan makna tu jadi lebih tepat. Tapi nak memperindahkan bunyi itu, enak didengar ketika mana kita menjaga urusan dengung. Tapi kalau tak dengung, tak adalah sampai batal salat. Tapi dianggap lahan khafi, kesalahan yang tersembunyi, rugi. Jom tengok yang nombor 7 pula, tanda tanwin. Tanda baris 2 tanwin seperti atas dan bawah, yang bersamaan barisnya dan baris 2 hadapan yang diterbalikkan tanda keduanya, atau apa kita sebut 69 lah kot, menunjukkan bacaan tanwin ini diizharkan. Kedudukannya seperti huruf yang bertanda sukun. Contohnya, cuba sebut sama-sama. Salamun hiya. Jadi dia punya bunyi mun 100%. Kita akan dengar bunyi nun tu, lidah kita langgar le langit, mun, dan dia tak berhajat kepada panjang. Salamun hiya. Salah. Jadi kita kena izhar. Izhar maksud dia jelas dan terang dan nyata. So nyata, bunyi itu tak ada selindung-selindung, tak berhajat kepada panjang. Tengok contoh nombor 2. Latifan khabira. So dia bunyi fan. Dia bukan bunyi fam. Pasal apa tak bunyi fam? Pasal kita tengok tulisan lukisan dia tu tak ada pun huruf mim. Jadi dia letak kat situ baris 2 sama. Bila baris 2 sama kena jelas. Kalau kita jumpa nanti baris 2 tak sama, baru kena dengung. So far mata kita dapat lihat sekarang ni, salamun atas mun tu 69. Kalau 69 jelas, kalau 99 dengung. Abu Talha perasan tak? Nampak tak? Kita tak faham? Tak faham? Okey, tanwin ni dia ada 2 jenis. Satu, lukisan dia sama. Lukisan dia sama, dia punya baris 2 dekat atas tu, diameter ke panjang dia tu semua sama. So kalau kita jumpa macam tu, kena jelas. Nanti kita akan jumpa satu lagi, dia lari sikit. Hak tu nak kena dengung. Kalau dhammatain pula 69 jelas. Kalau 99 dengung. Itu formula kalau tak hafal hukum.
Faham? Jadi kalau tak hafal hukum 69 jelas, 99 dengung. Sebab tu kita tengok dekat salamun tu, atas mun tu 69. Okey, cantik. Pergi pula sebelah dia. Kasyajaratin khabithah. So bawah tin itu kita dapat lihat kasratain, dia punya lukisan sama. Panjang dia sama. Azizun Hakim. Okey, dan kita tengok atas zai itu berapa kak? 69. Bila 69 kena jelas. Itu dia punya formula lah. Tapi kalau orang tanya kenapa kau baca jelas tak dengung, maka kita kata sebenarnya hukum dia izhar. So tanda kepada dia izhar tu 69 lah. Itu je. Jika tanda baris dua ini bertemu dengan huruf hamzah wasal. Hamzah wasal kita ingat lagi, batang alif, di atasnya ada kepala sad, dan selepasnya huruf bertanda sukun ataupun sabdu dalam keadaan bacaan bersambung, maka tanda baris dua dibaca baris satu mengikut keadaan baris tanwin, atas, bawah ataupun depan. Kemudian diikuti dengan bacaan huruf nun berbaris bawah. Berbaris bawah yang menggantikan baris yang kedua bagi tanwin, supaya dapat menyambung bacaan dan tidak terkumpul dua huruf yang bertanda sukun. Okey. Senang cerita, kalau baca dia punya ni tak apa-apa nak faham. Tapi kita nampak kan, tanwin kalau bertemu hamzah wasal, apa nak kena bikin? Kena tambah nun berbaris bawah. Tengok contoh dia dekat sini. Kita baca sama-sama. Khairun itma'an nabih. Boleh tak? Yang pertama kalau kita nampak dekat situ dia tulis khairun itma'an nabih. Okey. So tak boleh nak baca macam tu. Sebab tanwin nak masuk dengan hamzatul wasal, dia tak boleh. Jadi dia kena tambah nun berbaris bawah. Kalau ditanya kenapa baris bawah bukan baris atas, baris depan, maka untuk orang Arab, baris bawah adalah baris yang paling senang disebut. Dalam banyak-banyak. A, I, U, I paling senang nak sebut. Jadi sebab tu dia letakkan baris bawah. Dan kenapa letak nun, tak letak ta, ba dan semisalnya? Maka kita dah bagi tahu, tanwin ni sebenarnya hujung dia huruf nun. An, in, un, ban, bin, bun, jan, jin, jun. Mati dengan nun. Sebab tu kita kena tambah huruf nun. Dan nak bariskan apa? Atas ke bawah ke depan? Kita kata bawah. Kenapa? Bawah tu yang paling senang disebut. Sebab tu kita tak baca khairunata, tapi kita baca khairunita ma'an nabi. Faham ke tak faham? Tak faham tanyalah kan. Baik. Tengok pula yang sebelah ada. Ahadunillah. Ni dalam surah apa ni? Qul huwallahu ahad kan? Qul huwallahu ahadunillahus samad. Kalau nak baca laju sangat pun, nak cepat-cepat pun, jangan sampai tak letak huruf nun bagi bawah. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Tak jadi ya. Baca betul-betul. Sebab tu saya selalu sebut, nak baca Quran biar tilawah atas pandangan. Bukan setakat tilawah atas hafazan. Kalau hafazan semua orang hafal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi kadang-kala dia baca ikut hafazan, dia tak tahu pun. Ahadun tu, ahadun ke ahadin ke ahadan. Betul tak? Orang tu tak kenal pun. Dan akhirnya dia nak cepat, dia bagi satu macam saja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Betul ke tak betul? Tak betul lah. So sebab tu once kita baca tu, mata betul-betul nak kena pandang. So kita tahu ahadun, selepas itu ada lafaz jalalah. Alif hamzatul wasal tu kan. Jadi bila tanwin bertemu dengan hamzatul wasal, kena tambah nun berbaris bawah. Sebab tu kita tak baca qul huwallahu ahadullahus samad. Kita tak baca macam tu. Tapi kalau kita nak laju, qul huwallahu ahadunillahus samad. Cuba sebut. Okey, jadi lepas ni tolong simpan dalam memori. Kalau aku jumpa tanwin, selepas dia ada hamzah wasal, maka kena tambah nun berbaris. Contoh yang bawah dia pula. Yauma idzinis salam. Kalau kita tengok contoh dia dah tulis dekat situ yauma idzis salam kan. So macam mana nak baca zins? Macam mana nak baca? Susah. Jadi tambahlah nun berbaris bawah. Sebelah dia pula. Bizinatinil kawakib. Jaza'anil husna.
Aw lahwanin faddu. Boleh tak Abawan? Faham? Setakat yang faham, insya-Allah. Jadi saya kira biasanya kita tahu kaedah bacaan ni, cuma jarang-jarang jumpa menyebabkan kadang-kadang kita blur. Macam mana aku nak baca ni? Betul tak? Tapi baguslah, lebih baik baca. Dan dalam waktu yang sama kalau kita blur, kita berhenti dekat situ, kita tanda ke, ambil gambar ke. Ada beberapa teman-teman kita dekat dalam ni, masya-Allah tabarakallah, saya yakin dia rajin baca Quran. Bila jumpa perkataan ini, kadang-kadang dia suka snap, tanya, "Ustaz, tolong bagi voice note Ustaz, nak dengar bacaan macam mana?" So kita pun masya-Allah tabarakallah. Maksudnya di balik dia tanya soalan ni tu, dia bagi ingat kat kita, hari ni Ustaz dah baca Quran ke belum? Subhanallah. Kan, jadi kita pun okey kan, bagus juga dia ni tanya kat aku soalan ni. Kan? Jadi kita pun happy. Kan? Jangan malu-malulah. Bukan kita nak tunjuk bagus. Faham tak? Kita bila tanya soalan, kita tak nak tunjuk bagus pun, tapi kita betul-betul nak duduk atas jalan belajar. Sebab tu nama kita talibul ilm, penuntut. So kita kena tuntutlah. Belajar. Baca Quran ni ketenangan. Ini adalah kaedah bacaan riwayat Hafs dan bertepatan dengan nahu bahasa Arab. Nun berbaris bawah ini tidak boleh ditulis dalam Al-Quran Rasam Uthmani. Bacaan sedemikian ini dinamakan melepaskan dua huruf yang bertanda sukun. Tengok tadi kita sebut tanwin kan, bunyi dia apa? An, in, un. Kalau kita bariskan an, in, un, macam mana ejaan dia kak? Alif baris atas, nun baris sukun, betul tak? Jadi selepas tu pula ada hamzatul wasal. Selepas hamzah wasal mesti juga ada huruf sukun. Faham tak kak? Jadi bila ada dua huruf yang bertanda sukun saling bertemu, macam mana nak bunyi? Sebab tu diletakkan huruf nun yang awal tadi tu bunyi an, in, un tu, dia suruh baris bawah. Okey, ini di antara benda yang detail jugalah. Ada siapa tak faham? Kemal okey? Boleh tangkap Apabila tanda baris dua yang bawah menyimpang, yang ni IT tadi tak faham tadi, tidak selari. So lukisan dia tak lari, tak sama dari baris yang di atas. Seperti contoh yang kita dapat lihat ni, dan baris dua hadapan berbentuk dua huruf waw kecil berturut-turut. Ni yang kita kata 99. Dan diikuti dengan huruf bertanda sabdu. Ia menunjukkan idgham ma'al ghunnah. Apa maksud idgham ma'al ghunnah? Tak dengar. Memasukkan dulu. Ma'a beserta ghunnah dengung. So kena masuk dalam huruf berikutnya. Sebelum nak masuk tu memang kena ada dengungnya. So tak boleh masuk begitu sahaja. Tak boleh masuk laju lah, bahasa mudah fahamnya. Kita cuba sebut sama-sama. Siddiqan nabiyya. So kita tengok huruf qaf itu dia punya tanwin tu fathatain, lukisan tak selari. Selepas lukisan tak selari itu pula ada sabdu. Maka dia minta kita dengung masuk dekat dalam nun itu, masukkan tanwin dalam nun dalam keadaan dengung. Siddiqan nabiyya yawma idzin nadirah tal'un nadid wa talhim mandud awwahum munib hani'am mari'a. Jadi hani Maria, biasa orang letak nama anak Hani Maria, kalimah Hani Maria. Baik, atau idgham kamil. Idgham ma'al ghunnah ni dipanggil idgham kamil. Kamil maksud apa bang? Komplit, sempurna. Jadi idgham kamil memasukkan secara sempurna. Okey. Kita tengok pula satu lagi contoh yang berikutnya. Cuba sebut sama-sama. Silakan. Kamilin, jamilin. Kamil, sempurna. Jamil, cantik. Handsome lah Jamil ni kan. Jamilah baru cantik perempuan nak. So Jamil lelaki. Handsome lah. Kenalah. Handsome, Masya Allah. Kita doa kat guru kita. InsyaAllah. Allahumma hadina wa hadihim. Allahumma barik lana wa lahum. Kan? Amin ya Rabbal Alamin.
Sayang kita kat cikgu-cikgu kita lah. Teringat-teringat kita sebut, doa sama-sama lah. Tayyib. Baik, contoh yang berikutnya. Sebut. Rajulur Rashid. Harthul lakum. Dekat sini apa yang berlaku? Ini idgham kamil ke bukan? Kan ni idgham naqis lah. Kan? Naqis tak? Pasal apa? Pasal dia masuk tak sempurna. Tak kena dengung. So, bila tak dengung, kita panggil dia idgham naqis. So, harthul lakum rajulur Rashid. Jika tanda baris dua tersebut diikuti dengan huruf tidak bertanda sabdu, maka dia menunjukkan idgham naqis. Contohnya, jom sebut sama-sama. Liqaumi ya'qilun. So, maksudnya tadi harthul lakum tu, rajulur Rashid tu, idgham kamil jugalah. Ke bukan? Kamil juga. Sebab apa? Dia kata syarat dia lepas tanwin kena ada sabdu. Baik. Jika tanda baris dua tersebut diikuti dengan huruf tidak bertanda sabdu, maka dia menunjukkan idgham naqis. Contohnya tadi kita dah sebut liqaumi ya'qilun. Satu lagi. Jazaa'u wifaqa. Ataupun ikhfa. Ikhfa contoh dia macam mana? Dakka. Mata'un qalil. Kedudukannya seperti huruf yang tidak bertanda sukun. Kena dengung lah kan. Baik, ada soalan tak untuk tanwin ni? Mudah je kot. Kita dah biasa jumpa dah. Jelas kot semua? Okey. Muslimat, tak ada apa-apa? Jelas? InsyaAllah. Jadi pada minggu hadapan kita sambung pada nombor yang ke-8 pula lah. Kita nak jimat waktu untuk bacaan Al-Quranul Karim. Hari ini kita sampai pada muka surat 76 ayat yang ke 199. Wah, hari ini kita habiskan. Dan ke tak ni? Baik, tolong buka Al-Quran masing-masing. Muka surat 76. Kita berada di penghujung surah Ali Imran. Subhanallah. Diam tak diam, kita dah habis Az-Zahrawain. Tahu tak Zahrawain tu apa? Zahrawain maksud apa? Dua gumpalan awan dan dua kumpulan burung. Bunga pula, kerja nak bunga aja. Kan? Burung. Nabi kata iqra'uz zahrawain, hendaklah kalian selalu membaca dua gumpalan burung. Maksudnya Nabi sifatkan surah Al-Baqarah dan juga surah Ali Imran kerana dia akan memayungi ketika kita berada di hari kiamat kelak. So kena rajin-rajin baca. Kita pun dah tadabbur Al-Baqarah dah selesai dan juga Ali Imran dah nak habis dah pun. Jadi sepatutnya kita ambil manfaat yang banyak daripada Az-Zahrawain ini. Baik, tanpa kita buang masa, bacalah Quran ini dengan hati, jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang pada sebutan dan bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna min ahlil kitab laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum. وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم
Innallaha sari'ul hisab. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون. Abu Talha, fadal. Syukran, lagi? Tak, habis. Okey, khalas. Barakallahu fiikum. Tayyib. Jadi insya-Allah kita terus kepada tadabburnya. Dua ayat yang terakhir daripada surah Ali Imran ini, Allah Azza wa Jalla nak cerita kepada kita tentang perangai sebahagian ahlul kitab. Siapa dah ahlul kitab? Mereka-mereka yang Allah bekalkan kitab, iaitu kitab Taurat, kitab Injil, yang biasanya diberikan kepada siapa yang digelar ahlu kitab ni? Bani Israel. Tadi sekali lagi saya buat pembacaan berkenaan dengan ayat 56 dalam surah Al-Baqarah, berkenaan dengan ayat Allah Ta'ala ke atas Bani Israel, thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Setelah daripada itu kami hidupkan kalian semula, la'allakum tashkurun, moga-moga kalian bersyukur. Tapi ternyata setelah mereka dihidupkan kembali, mereka tetap juga tak bersyukur. Dan di antara hadis yang disampaikan daripada Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam, dia bawa kisah ketika Nabi Musa bertemu dengan orang-orang yang baru sebentar tadi dihidupkan kembali. Maka Nabi Musa pun kata, khudhu kitab Allah, ambillah Al-Quran ini sebagai pedoman hidup, jadikanlah ia sebagai pegangan. Apa jawab mereka? La, kami tak mau. Tak mahu. Maka Nabi Musa bertanya lagi, apa yang baru berlaku kepada kalian sebentar tadi? Maka dia kata, kami baru sahaja dimatikan dan kami baru semula dihidupkan kembali. Maka Nabi Musa kata, kalau macam tu, khudhu kitab Allah, ambillah kitab ini sebagai pedoman. Maka tetap juga dia kata, la, tak mau. Apa yang berlaku? Allah datangkan malaikat mengangkat kedua bukit, maka Allah hempapkan ke atas mereka. Allah datangkan malaikat penjaga gunung dan Allah hempapkan ke atas mereka dan mereka pun mati. Jadi jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pun begitu, ada sebahagian ahlul kitab ni yang beriman, ada sebahagian yang menolak apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Dan dekat sinilah ataupun Nabi Isa dan seterusnya. Wa inna min ahlil kitab, dan Allah nak cerita sebahagian ahlul kitab itu lamay yu'minu billah. Mereka itu ada yang beriman dengan Allah. Wa ma unzila ilaikum, dan mereka turut beriman dengan apa yang diturunkan ke atas kalian. Siapa yang mula-mula beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pembawakan Al-Quran ini? Sepupu lah. Sepupu siapa? Sepupu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, nama dia Waraqah bin Naufal. Kan? Jadi sebab tu dia kata, kalaulah umur aku panjang, aku sendiri akan jadi backup kau sampai titisan darah aku yang terakhir. Tapi nak jadi cerita, umur dia tak panjang. Jadi dia di antara ahlul kitab yang mana Allah Ta'ala bagi kepadanya keluasan rezeki dan ilmu, yang mana dia boleh terjemahkan Taurat daripada bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab, ataupun bahasa Arab pergi ke bahasa Ibrani. Jadi bila dia tahu Nabi SAW dapat wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu, maka dia kata setiap orang yang didatangi oleh namus tadi. Namus ni apa? Malaikat apa kita panggil, makhluk bersayap tadi ni, pasti dia akan diperangi oleh kawanan dia ataupun oleh orang-orang yang berada di sekeliling dia. Nabi Muhammad kata, takkanlah aku nak diperangi sedangkan aku dipanggil Al-Amin. Orang percaya ke aku jaga kambing depa waktu depa pergi pergi Syam ataupun ke Yaman. Ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Akulah yang jaga kambing-kambing depa tu. Tapi kata Waraqah bin Naufal, setiap manusia yang didatangi oleh namus tadi pasti akan diperangi, dan namus yang bertemu dengan engkau adalah namus yang bertemu dengan Musa alaihi salam. Jadi dalam ayat ni Allah cerita, ada je orang-orang ahlul kitab yang beriman dengan apa yang dibawa oleh engkau wahai Muhammad, wa ma unzila ilaihim, dan mereka pun beriman isi yang terdapat dalam Taurat dan Injil mereka. Khashi'ina lillah, setiap apa yang mereka dapatkan, mereka baca, mereka amalkan dengan penuh ketundukan, dengan penuh rendah diri. Allah suruh mereka buat, Allah larang mereka tinggalkan. Ada je orang-orang begitu.
Dan Allah Ta'ala sifatkan mereka, la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka langsung tak beli ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Dia pun tak beli ayat-ayat Allah. Sebab itu ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sebut badiru bil a'mal, hendaklah kalian bercepat-cepat melakukan amal soleh sebelum datang kepada kalian fatana kaqita'il lailil muzlim, sebelum datang kepada kalian musim-musim fitnah yang ianya datang bagaikan kepingan-kepingan malam. Tadi pukul 7 gelap sikit, 7.30 gelap lebih sikit, pukul 8 gelap terus, pukul 9 habis lagi hitam legam, tak nampak apa terus. Jadi di akhir zaman ni, di zaman kita ni, fitnah akan datang sikit dan akhirnya dia akan gelapkan kita dengan fitnah. Sebab itu Nabi sebelum kita bagi salam, Nabi ajar kita baca doa apa kan? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnah al-mahya wal mamat. Jadi kita memang kena minta perlindungan supaya dijauhkan daripada fitnah kehidupan, fitnah kematian. Selalu kita bawa contoh, sangatlah tak molek bila kita pakai jubah, kita cakap kotor, kita bakar rokok, kita pakai serban, kita menari dan semisalnya, sangat tak molek. So dia bawa fitnah kepada kehidupan. Ada juga orang yang mati dalam keadaan terfitnah. Pakai pakaian agama, tiba-tiba mati dekat night club, mati dekat disco dan semisalnya. Perasaan tak ada benda ni berlaku. Tapi boleh jadi kita tak tahu penghujung dia, boleh jadi dia nak pergi dakwah ke, tiba-tiba dia mati kat night club. Itu sangka baik kita lah. Kan? Sebabnya waktu saya duduk kat Saudi dahulu, memang apa saja event semua pakai jubah. Kan? Kawan kita duduk tengah-tengah padang pasir pun duduk pasang lagu hip hop kuat-kuat pun tengah padang pasir pakai jubah juga, pakai serban juga. So nak cerita, pakaian itu nampak bagai pakaian agama. Tapi sebab tu Nabi suruh kita minta kan, jauhkan kita daripada fitnah hidup dan fitnah mati, dan jauhkan kita daripada terkena fitnah Masih ad-Dajjal. Jadi Nabi kata apa? Buat amal soleh cepat-cepat sebelum datang kepada kalian fitnah-fitnah bagaikan potongan malam. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Ada lelaki di waktu pagi dia beriman, waktu malam jadi kafir. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Waktu malam dia beriman, waktu pagi dia jadi kafir. Kenapa jadi macam tu, Mahathir? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Sebab dia sampai jual agama dia untuk mendapatkan habuan dunia. Jadi macam yang kita syarah pada minggu lepas lah, ada orang pergi konsert Billie Eilish tu kan. Daripada pukul 5 pagi beratur sampai ke malam tu kan. Saya tak kenal pun siapa dia pun. Tapi yang saya rasa teruja tu, pasal ada orang nak tengok konsert tu malam. Tapi beratur pukul 5 pagi. Kalau kita bagi nasihat dekat dia, jangan pergi tengok, bla bla bla. Ada di kalangan mereka sampai yang komen balik, bukan pakai harta bapak engkau pun, pakai duit aku sendiri kot. Aku yang berletih berdiri, engkau yang memekak kenapa? So ada je di kalangan mereka yang jawab ucapan-ucapan macam tu kan. Jadi apa yang kita belajar dekat situ dalam surah Al-Jumu'ah, ayat yang terakhir, memang Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan. Kalau kita tengok kan surah Jumu'ah ayat terakhir, Allah cerita. Sekejap apa ayatnya? Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka. Ada di kalangan manusia-manusia ni waktu Nabi tengah bagi khutbah dekat atas mimbar, dia dengar sahaja ada barang-barang dagangan baru masuk, dia dengar dekat luar sana ada hiburan, mereka tinggalkan khutbah Nabi. Itu zaman Nabi duk ada lagi. Sekarang Nabi dah wafat dah, tak ada dah. Lagilah kita ni siapa-siapa bagi nasihat, lagilah orang pun. Sebab apa kita relate dengan ayat ini? Pasal ada lahwa. Lahwa ni hiburan. Jadi memang ada manusia ni dia tak peduli dah. Pukul 5 pagi, semayang ke tak semayang, yang penting Billie Eilish sampai, aku mesti mau kena dengar juga. So bila tanya, kak agama apa kak? Oh, saya Islam, tak nampak saya pakai tudung ni. Nampak? Boleh nampak tak, faham tak hadis ni? Nabi kata kau kena buat amal soleh cepat-cepat, pasal nanti sampai suatu zaman fitnah tu, pagi dia beriman, malam dia kita tak kata dah yang pergi tu jadi kafir, taklah. Tapi nak bagi tahu kadang-kala bila ditegur, ungkapan yang keluar tu menampakkan betul-betul mereka yabi adinahu bi'aradin minad dunya, jual agama nak dapatkan habuan dunia. So apa habuan yang dia dapat tengok konsert tu? Lahwa. Dia dapat hiburan tu. Apa nak jadi, jadilah dengan agama ni. Yang penting aku kena pergi tengok konsert tu. Bahaya.
Allah kata wa tarakuka qa'ima. Maka kalau jumpa orang macam ni, Allah suruh sebut apa? Qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik daripada hiburan yang kau dengar, hiburan yang kau tengok, dan juga habuan-habuan dunia ataupun perniagaan-perniagaan yang kau dapatkan, upah dan juga penghasilannya. Apa yang ada dekat Allah jauh lebih baik. Jadi dekat ayat ni Allah nak cerita berkenaan dengan ahlul kitab, ada di kalangan mereka yang memang tak menjual agama-agama ataupun ayat-ayat Allah dengan harga yang sikit, samanan qalil la yashtarun, depa tak beli. Ulaika lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka kata Allah akan ada ganjaran pahala di sisi Tuhan mereka. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Kita je nampak lambat kan. Kenapa aku doa nak kaya tak kaya-kaya, aku nak doa tak kaya-kaya, padahal Allah bagi kita kaya lebih daripada orang lain dah. Perasan tak perasan? Dalam satu hadis Nabi kata apa? Barang siapa berpagi-pagi dalam keadaan dia aman, tubuh badannya sihat, indahu quti yaumih, indahu quta yaumi fi yaumihi, ada makanan untuk hari tersebut, ka'annama huzizat selahud dunya, sebagai seolah-olah telah pun dibentangkan di hadapannya dunia ini. Kita ada tak tiga-tiga tu hari ni? Badan sihat, aman damai, tak payah nak lari belakang bukit, nak duduk bawah kolong, tak ada pun, tak ada orang nak tembak kita, nak campak bom ke, tak ada. Kan? Kemudian buka kita punya peti ais, jangan cakap makanan hari ni ya. Kan? Jangan kata besok lagi. Seminggu punya stok pun ada. Kaya ke tak kaya orang? Kaya. Ka'annama huyyizat lahud dunya. Seolah-olah telah dibentangkan dunia di hadapan dia. Nak apa lagi kan? Tapi iyalah, nak buat macam mana? Memang fitrah kita ni, kita berhajat kepada baru, yang baru, cantik yang cantik dan semisalnya. Baik, yang terakhir Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang-orang beriman, bersabarlah. Wasabiru, tambahlah kesabaran. Warabitu, adakan perancangan. Ataupun dalam ayat ni dikatakan kepada kita, bersiap sedia, rancanganlah, ada, kenalah bersiap sedia di perbatasan. Wattaqullah, bertakwalah terus kepada Allah. La'allakum moga-moga kalian berjaya. La'allakum tuflihun. Jadi dekat sini Allah nak bagi tahu kepada kita siapa dia orang berjaya. Orang berjaya adalah orang yang sabar. Kemudian dia menambahkan lagi kesabaran dia, dan seterusnya dia adakan perancangan hidup dia, dan dalam waktu yang sama dia terus menerus bertakwa kepada Allah. Dia buat apa Allah Ta'ala suruh, dia tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Sebab itu hidup kena ada misi, kena ada visi. Kena ada, nampak sesuatu apa aku nak. Sehari kena hafal satu ayat, satu hari kena hafal setengah muka surat. Kena ada misi, kena ada visi. Sebagai penutup, saya teringat kata Abdullah ibn Abbas, sebagaimana yang dicoretkan oleh Imam Nawawi dalam kitab di At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Imam Nawawi kata apa? Ibn Abbas kata apa? Setiap manusia hanya akan hafal Quran ikut kadar niat dia sahaja. Faham tak Islam? Kita ni hanya akan hafal Quran atas niat kita je. Dah memang kalau kita punya niat inna a'tayna qul huwallah, kita akan jumpa Allah dengan inna a'tayna dengan qul huwallah sahaja. Tapi kalau memang betul kita berniat nak hafal 30 juzuk, maka fa insya-Allah kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan kita hafal 30 juzuk lah. Maksudnya kita bawa niat. Buat. Kalau tidak, kita hanya berhenti kat situ je lah kan. Tak tahu penambahan, tak ada pengurangan. Boleh jadi makin berkurang. Tambah tak ada. Pasal niat kita nak dekat situ sahaja. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga pertemuan kita di malam hari ini ada kebaikan. Buatlah perancangan, sabarlah dalam menempuh kehidupan ini. Tadi kita didatangi oleh Abang Zul tadi, perasan tak? Abang Zul pun dah balik dah. Tadi saya diberitakan oleh beliau, saya pun agak terkejut dengan ucapan beliau. Dia sampai berhenti bekerja sebab nak jaga ibundanya yang terkena kanser stage yang keempat. Jadi kita selaku teman-teman baiknya, kita sebagai orang yang saling kasih mengasihi antara satu sama lain, kita doakan semoga ibunya diberikan kesembuhan, dan begitu juga kita doakan semoga urusan dia dan ahli keluarganya Allah lapangkan. Syafahallah syifaan ajila. Nas'alallahal azim rabbal arshil azim an yashfiyaha shifaan ajila shifaan la yughadiru saqama. Semoga Allah Ta'ala terima doa-doa kita, dan semoga Allah lapangkan urusan beliau dan urusan kita, dan begitu juga kita berharap semoga Allah hadiahkan kita syurganya yang tertinggi, dan Allah bagi kebaikan dunia dan akhirat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad ala alihi wasahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.